Assalamualaikum semua. Welcome back to Coffee Talks with me, Alfaiza. Bersama kami pada hari ini adalah tetamu istimewa iaitu Ustaz Syed Kadir Al-Jufri. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar Alfa? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak pasal sudi luangkan masa bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Hari ini kita orang punya topik lain sikit. Okay, sebelum ni kita cerita pasal unsung heroes. Lepas tu kita cerita pasal beneficiary kita untuk campaign Gift of Hope. Kak Fariza. Pada hari ini kita nak kongsikan tentang sedikit this session is more about menimba ilmu lah, sebab bila kita nak bersedekah atau bila kita nak membantu orang dan juga meminta bantuan, kita tak boleh buat dengan sambil lewa je sebenarnya. Dan ramai tak peka dengan benda ni sebab benda ni tak selalu dihujarkan atau kurang dihujarkan. So sebenarnya dalam kita nak melakukan sedekah, nak memberi sedekah, memberikan bantuan dan juga meminta pertolongan, ada adab-adab dia atau ada syarat-syarat dia. So sebab kenapa kita nak kongsikan tentang ni, supaya anda semua sedikit sebanyak dapat ilmu. Dan bila kita lakukan sesuatu tu, kita kena tahu kenapa, bagaimana, dengan insya-Allah bila kita tahu ada ilmu tentang nak melakukan sesuatu tu, kita dapat melakukan dengan lebih baik dan lebih sempurna. Okey, pasal rezeki ni kan, kadang-kadang kita ni semua dalam keadaan lagi-lagi pandemik, post pandemic and all that, semua orang terjejas. Tak kiralah mana-mana, Singapore, Malaysia dan sebagainya. Dan sekarang ni pun tengah ada food scarcity throughout the whole world, tengah ada economic crisis throughout the whole world. So memang semua orang dalam keadaan yang kurang, maybe a bit stress atau takut. Mesti ada benda tu sedikit. So sebelum ni kita cakap, kesusahan tu sebenarnya everything is temporary. Semua dalam dunia ni sementara sahaja. Dan susah tu akan datang kesenangan. Kan, inna ma'al usri yusra. So kita boleh keluar daripada kemiskinan, tapi kena cari jalan dan ada usaha. So ada orang cakap, bukan ada orang cakap lah, memang orang kata rezeki ni tak datang bergolek. Tapi ada juga yang cakap setiap rezeki kita ni dah tertulis dah daripada di Lauh Mahfuz dah tertulis dah. Jadi betul tak cara pemikiran ni yang kita tak payah nak kerja lebih-lebih sebab rezeki tu dah memang ada. Allah dah letak dah. Allah dah letak dah. Okey, bismillah, alhamdulillah. Bila kita sebut tentang rezeki datang bergolek, dalam masa yang sama kita tak payah kerja dah kalau macam tu. Memang ada orang rasa macam tu. Dia kata tak apalah, ulat dalam batu pun boleh hidup. Kan? Memang Allah Taala dah tentukan rezeki masing-masing. Dalam Al-Quran memang Allah Taala sebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu pun, sesiapa pun yang melata atas muka bumi ni, sama ada binatang ke manusia ke, melainkan Allah Taala dah tetapkan rezeki dia. Maknanya memang rezeki tu ada. Allah Taala dah letakkan. Bila rezeki kita tak ada, mati ya. Maknanya kalau rezeki dah tak ada tu, matilah, confirm. Selagi mana kita hidup, maknanya masih ada rezeki dah tu. Kan, paling tidak rezeki bernafas lah, oksigen pun rezeki kan. Maknanya memang sentiasa akan ada rezeki untuk kita. Cumanya kita bila belajar dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tahu yang kita ni tak diajar untuk berpeluk tubuh saja. Kita tak boleh kata tak apalah, kita serah just everything pada Allah Taala. Allah je yang bagi segala-galanya. Kita nak harapkan kita tidur, bangun-bangun bawah bantal ada telur emas. Kan? Jadi kalau macam tu memang tak boleh, takkan jadi punya. Okay? Allah Taala suruh kita bekerja. Nabi SAW bagi tahu rezeki yang paling baik sekali itu adalah apa yang kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Maknanya memang kita kena bekerja. Nabi-Nabi pun semua bekerja. Kalau nak ikutkan lah kan, kalau ikutkan rezeki yang paling senang sekali dapat, Nabi-Nabi lah. Ya, betul. Dia orang lah doa paling mustajab. Betul. Kan? Dia doa je lah, ya Allah aku nak sekian-sekian banyak besok. Dapatlah. Tapi tidak, Nabi-Nabi semuanya bekerja. Sedangkan Nabi Sulaiman AS pun bekerja kan, padahal dia adalah Nabi yang terkaya. Dia boleh bagi tahu je apa dia nak kan. Bagi tahu je pada angin, bagi tahu apa, semua dia boleh. Tapi tetap dia bekerja. Jadi senang ceritanya, dari segi tanggungjawab kita bekerja sebab kita hamba. Kita kena ingat kita ni hamba. Hamba kena bekerja. Jangan kita kata tak apalah, rezeki kan Allah dah tetap. Ya, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu rezeki tu kat mana. Kita tak tahu rezeki tu berapa banyak. Yang Allah Taala suruh kita bekerja. Kita kerja je lah. Kerja, tapi kita yakin rezeki tu datangnya daripada Allah.
bukannya dengan kerja kita. Betul. Kerja kita tu hanya sekadar jadi sebab. Sebab sahaja. Kan? Tapi kita kerja sebab kita hamba. Kalau kita bos mungkin tak payah kerja. Kan? Kita relax je lah. Okay, korang buat kerja. Kan? Buat kerja. Tapi sebab kita hamba, kita kena ingat aku hamba Allah Ta'ala. Allah suruh aku kerja. Bahkan dalam Islam kan, there's no such thing as retirement betul-betul. Sebenarnya. Sebenarnya. Dia tak ada istilah melepak aja. Dipanggil mundar mandir tanpa jawatan. Kan? Okay. Dia tak ada istilah yang nak duduk je lepak je. Kenapa kau tak kerja? Aku dah pencen dah. Kena do something. Cari juga sesuatu untuk kita berusaha selagi mana kita sihat lah, selagi mana kita ada kemampuan. Buatlah apa-apa, nak tolong masjid ke, nak tolong NGO ke, apa saja. Kerja ni tak mesti dapat duit. Kan? Mungkin kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Apa saja yang kita boleh buat, kita kena buat. Dia tak boleh duduk main dam dari pagi sampai petang. Yang itu sebenarnya dilarang dalam Islam. Ni kurang dihujarkan benda ni sebenarnya. Kurang kita dengar pasal benda ni. Sebab banyak orang bila dah istilah kita bekerja dah daripada umur muda sampai kita tua, bila kita nak rehat. Kan, it's time for us to relax and enjoy life katanya. Tapi sebenarnya kerja tu kira macam usaha untuk buat sesuatu. Itu adalah antara tanda-tanda kita bersyukur dengan rezeki, macam tadi Ustaz cakap, rezeki bernafas, rezeki kita sihat. Tanda-tanda kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita adalah kita give back. Betul tak sebenarnya? Betul. Bukan bermakna kita tak boleh melancong ke apa, kan? Boleh. Ada masa-masa untuk kita berehat, silakanlah. Bukanlah kena kerja 24/7 365 hari setahun kan. Tapi jangan pula 364 hari rehat, satu hari je kerja kan. Biar ada waktu rehat, ada waktu kerja. Rezeki ni pun ada pelbagai rezeki kan. Ustaz, rezeki yang Allah dah tentukan. Macam tadi Ustaz kata, selagi kita bernafas tu, kalau kita tak mati tu maknanya masih ada rezeki. Sedangkan ada satu cerita ni di mana kalau rezeki yang terakhir orang tu sebelum dia kirakan dah nazak tu, tapi rezeki last dia adalah seteguk cawan air tu, dia akan dapat seteguk cawan air tu pasti sebelum dia meninggal. So memang ada rezeki yang ditentukan tu. Tapi yang kemudian dia ada yang rezeki lain-lain ni. Cuba boleh tak Ustaz lepaskan? Sebenarnya semua jenis rezeki itu semua datang daripada Allah. Itu pasti. Sebab Allah Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Kebenarnya kalau nak bezakan antara yang ditentukan kebenarnya yang tak ditentukan, sebenarnya semua telah ditetapkan. Tetapi ada sesuatu yang disebutkan dalam hadis boleh berubah dengan doa. So doa kita tu boleh mengubah sesuatu yang asalnya ditulis untuk kita begini, doa kita tu punya powerful, kita boleh minta lebih. Kemudiannya ada pula amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk melapangkan lagi rezeki kita ataupun menyebabkan kita dapat keberkatan pada rezeki kita. Rezeki kita tu lebih berkat ni maksudnya baik, dia lebih banyak. Rezeki kita mungkin sama dalam konteks duniawinya. Dari segi jumlahnya yang tangible tu, kita katalah RM5,000 contohnya, itulah RM5,000. Tetapi RM5,000 ni ada orang yang boleh buat macam-macam dengan RM5,000, ada yang RM5,000 tapi tak cukup. Buat 2 benda je terus habis dah. Habis. Kan? Jadi keberkatan ini boleh didapati dengan macam-macam cara. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah apabila kita buat baik kepada ibu bapa. Contohnya, kita sambungkan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Kita ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik pun salah satu sebab keberkatan rezeki. Dan satu lagi adalah bersedekah. So kita bersedekah pun salah satu cara untuk dapatkan keberkatan bagi rezeki kita tadi. So rezeki yang asalnya sama, tapi sebab kita rajin bersedekah, keberkatan tu akan datang. So dia akan berlipat kali ganda dia punya kebaikan. Walaupun jumlah tu sama kan. Walaupun jumlah dia sama. Macam contohlah kan, kita pernah selalu dengar macam orang tu kaya tapi rasa macam sentiasa tak cukup je. Tak cukup. Tak cukup, kaya raya ni. Anak tak banyak tapi sentiasa rasa sempit, tak cukup. Macam duit nak kena lebih. Sedangkan ada juga orang yang mungkin keluarga tu anak 7 tapi gaji RM5,000 je, tapi mampu buat macam-macam untuk keluarga ni dengan jumlah yang RM5,000 ni saja, contoh. Itu keberkatan lah. Okay. So Ustaz, ada yang kebanyakan selebriti macam Ustaz, saya dengan selebriti sebenarnya banyak terima DM daripada orang-orang minta bantuan. Kan banyak sebenarnya. Lagi-lagi waktu pandemik, pasal betul. Dalam keadaan yang kita kirakan yang alhamdulillah ni pun kita rasa dia punya kesan dia tu. Apatah lagi contoh orang-orang yang memang sebelum ni pun
dah susah. Dah susah. Bertambah lagi susah kan? Bertambah lagi susah. Tak ada jalan langsung lagi, kita tak boleh keluar daripada rumah. Ada yang sampai tertekan sangat mengambil nyawa sendiri dan sebagainya. Jadi kita faham dalam keadaan tu orang terdesak. Tapi kadang-kadang kita tak perasan dalam keadaan terdesak tu, cara kita meminta bantuan tu mungkin salah. Macam Ifah cakap tadi, pasal benda ni tak diperbincangkan selalu, topik ni. Sebenarnya dalam kita nak meminta tolong, ada cara, ada syarat. Kadang-kadang orang ni because of their desperation, Ifah tak salahkan pihak orang yang nak meminta bantuan ni, tapi mungkin pasal bila terdesak kita push, kita selalu sangat minta macam tu, sampai dengan tidak sengajanya, pasal kita ni manusia. Dengan orang-orang luar sana, orang sedang selebriti dapat, orang biasa pun dapat DM juga. Betul. Kan. Diorang pun, kita manusia, jadi kita pun rasa macam apa ni, desak sangat, macam terus terbantuk niat kita nak begitu. Kita nak ikhlas pun, macam mana aku nak ikhlaskan hati tu kan. So mungkin Ustaz boleh kongsikan adab dalam meminta bantuan serta cara-cara yang betul meminta pertolongan. Okey. Pertama sekali, ada satu istilah yang dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil iffah. Iffah ni maksudnya kita kena ada ketahanan pada diri kita, dan kita kena ada perlindungan pada diri kita daripada buat sesuatu benda yang boleh menjatuhkan maruah kita. Okey. Itu dipanggil sebagai iffah. Dan iffah ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kaitannya adalah dengan meminta-minta. Ini memang Nabi sebutkan secara jelas. Dan salah satu janji setia, bai'ah antara para sahabat dengan Nabi SAW, ada ketikanya salah satu daripada konten dia, selain daripada beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dan sebagainya, salah satu daripada kontennya adalah tidak meminta-minta pada orang lain. Sampai gitu sekali, besar kan dia punya benda tu, sampai Nabi sebutkan itu dalam bai'ah para sahabat yang baru masuk Islam. Cumanya Nabi sebut yang part yang tidak meminta-minta tu agak perlahan sedikit berbanding dengan part yang lain. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, apa semua tu kuat. Tapi tidak meminta-minta, Nabi sebut senyap sikit, perlahan sikit. Apa sebab dia? Hikmah dia para ulama sebut sebab tak semua orang boleh untuk menahan diri daripada meminta-minta. Kan ada orang dia boleh, ada orang tak boleh, dia terlampau desperate. Jadi dia perlu juga minta. Maka dibahaskanlah dengan panjang lebar tentang minta ni. Bolehkah kita minta? Secara asasnya memang kita, kalau boleh, jangan minta. Minta hanya pada Allah. Memang betul-betul dalam hadis sebut secara jelas. Walaupun ada orang kata, Ustaz cakap senang lah. Betul. Nak sembang senang lah. Sahabat-sahabat Nabi SAW memang kebanyakannya tak meminta. Kan? Walaupun mereka susah. Walaupun mereka susah sangat-sangat. Susah dia orang ni, kita jarang jumpa susah macam tu zaman kita. Zaman kita sekarang kita kata susah, tapi masih lagi ada kadang-kadang kita kata ada atap untuk berteduh. Betul. Kan? Walaupun atap berlubang sekalipun, masih lagi ada atap. Ada para sahabat atap untuk berteduh pun tak ada. Kan? Makan. At least kita kadang-kadang masih lagi ada lagi lah. Walaupun 3-4 hari sekali makan, itu pun dah terlampau susah dah tu. Ada sahabat yang sampai seminggu tak makan. Kan? Dah terlampau sampai pengsan. Kan? Sebab tak makan dan sebagainya. Tapi mereka jaga diri mereka daripada meminta-minta. So maknanya, level dia orang ni memang level yang sangat hebat lah. Sangat dahsyat. Sebab dia orang hanya nak minta pada Allah. Minta hanya pada Allah. Memang dahsyat. Tapi adakah meminta-minta ni semuanya dilarang? Kan? Jadi ulama bahaskan, kalau kita memang masih lagi mampu untuk tidak meminta, maka jangan meminta. Tapi kalau sampai ke tahap yang memang kita tak mampu, melainkan perlu kita meminta, maka dibenarkan untuk kita meminta. Cuma meminta itu pula dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang tidaklah pula orang nampak kita sebagai seorang yang hilang maruah diri. Kan? Jadi caranya bukan sampai kita merayu-rayu dengan, kita kata seolah-olahnya macam kita berlutut depan orang minta macam tu kan. Itu tak diajar dalam Islam. Kan? So caranya adalah kita minta dengan adab, dengan akhlak. Bahkan dalam hadis juga ada sebut, dan para sahabat sebutkan, seorang tabi'in sebutkan, kalau engkau minta sesuatu daripada seorang dan kalau dia tak bagi, maka jangan minta lagi. Pergi, berlalu pergi. Sebab ada hadis sebut tentang orang yang meminta-minta ni, nanti dekat hari akhirat dia punya maruah diri dia tu hilang. Dia macam dia dipandang hina.
Kan? Sebab dia sendiri yang menghilangkan kehormatan diri dia di dunia. Okey. So, macam mana caranya kata Allah? Macam tu susahlah nak minta-minta. Zaman kita sekarang ni ada zaman yang serba canggih. Yes. Kan? Kita boleh gunakan apa-apa yang ada dekat social media dan sebagainya, betul. DM, tak ada masalah untuk DM orang. Boleh untuk DM kalau rasa susah. Orang kata apa? PM tepi. Yes. PM tepi. Betul. Kan? Tak ada masalah untuk kalau terpaksa kalau terpaksa. Sebab masalah kita sekarang ni adalah dia kadang-kadang tak terpaksa pun dia minta juga. Pasal kebolehan untuk minta tu sangat mudah dan dia tahu orang kat luar sana betul. tu memang jenis dermawan, pemurah. Kalau bekerja susah. Minta lagi senang. Yes. Kan? Jadi lebih suka minta daripada bekerja. Yang itu isu yang sebenar. Betul. Kan? Tapi kalau memang betul-betul perlu, maka silakan minta dengan baik. Okay, cuma minta tu pula pada siapa? Minta kepada orang yang pertama sekali, kalau boleh kita minta pada orang yang boleh dipercayai untuk menjaga maruah diri kita. Maknanya bukan kita bagi tahu satu kampung kita memerlukan. Kan? Jangan kita hebahkan satu kampung. Oh, aku susah weh. Tolong aku. Tak. Kita pergi kepada orang yang boleh dipercayai. Keluar daripada rumah, cari siapa yang boleh dipercayai ataupun DM kan, contohnya orang yang boleh dipercayai, dia ni akan jaga. Dia tak akan cerita kat semua orang. Kau tahu tak dia tu kan, dulu selalu minta kat aku tau. Kan kadang-kadang kita dengar cerita-cerita macam tu kan, betul. Itu sebenarnya cerita yang tak best. Tak best kalau kita berada di tempat tu. Kan tiba-tiba orang tu cerita macam tu kan. Sekarang mungkin kita dah senang, tapi dulu kita pernah minta orang tu, lepas tu orang tu pergi cerita, dia tu dulu aku yang tolong. Betul. Kan dah tak best lah benda tu. Sebab kalau kita nak minta pun minta pada orang yang boleh dipercayai. Bukan orang yang mulutnya macam terpayat. Kan? Tak reti dia tutup. Kemudiannya, begitu juga bila kita minta bukan macam menyuruh, bukan mengarah. Betul. Kan? Ada orang minta dia macam mengarah. Kan? Dia macam dia pula chatty. Kan? Macam kita pula berhutang dengan dia. Kan? Cara dia minta pada kita. So, minta tu biar dengan beradab. Kan? Minta dengan penuh sopan. Tanpa menghina diri. Tanpa menghina diri, tapi dengan sopan, dengan penuh kesopanan. Kita ada adat yang kita faham, walaupun tak belajar hadis-hadis pun ada tata susila dalam masyarakat kita. Masyarakat timur ni masyarakat yang terkenal dengan budaya, dengan adat tata susilanya. So gunakan apa yang kita tahu tentang tata susila. Kemudiannya bila kita nak minta tu, dia ada satu cara lagi, contohnya melalui NGO. NGO yang ada ni, alhamdulillah mereka boleh tolong dan mereka akan cuba untuk melindungi kita punya identiti dan sebagainya. Melainkan bila kita benarkan lah. Kan? Jadi boleh melalui NGO, tak ada masalah. Dan yang bagusnya, dia ada beza dengan kita DM individu dengan NGO. Apa dia? Melalui individu kadang susah nak percaya. Macam kita pun, kalau kita dapat satu DM daripada orang, kita pun tak sure ni betul ke tak. Betul. Kan? Kita ni betul ke scammer? Scammer terlampau banyak. Banyak sangat sekarang ni. Jadi kita nak check pula, kadang-kadang kita tak mampu. Betul? Kita tak mampu nak access pada orang tu. Kadang kita tanya dia boleh bagi IC, dia boleh bagi nombor akaun, betul. Tapi scammer pun boleh buat benda tu. Kan? Scammer pun boleh tipu nombor IC. Betul, canggih sekarang orang ni. Kad pelajar ke apa benda ke, semua boleh buat. Kan? Surat kemasukan ke universiti ke, semua orang boleh reka. Surat hospital boleh reka. Ubat-ubatan orang boleh ambil gambar lain dan sebagainya. Betul. Dia orang boleh buat account fake, ambil orang lain punya kesusahan, buat itu jalan cerita dia orang juga. Itu sangat banyak. Jadi NGO, apa kelebihan dia? Dia ada orang-orang yang boleh tolong pergi periksa. Cek dulu betul ke kan orang ni memang betul-betul memerlukan dan sebagainya. Kalau saya sendiri pun, kalau orang DM, biasanya saya akan kata, tuan tolong bagi details. Saya akan bagi pada NGO yang berhampiran untuk tolong bantu mereka. Turun tolong. Terus bantu kan? Tolong. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita tahu dia tipu macam mana, tiba-tiba terus senyap. Betul. Kan kita minta alamat terus tak nak bagi. Betul. There's something wrong. Betul. Macam lagi satu kelebihan kalau kita minta bantuan daripada NGO ni berkeupayaan untuk kalau betul-betul kita perlu bantuan, dia bukan bagi one off. Dia akan boleh bantu kita dalam jangka masa yang panjang lagi. Dia bukan bagi ikan, tapi dia bagi pancing sekali. Sebelum kita tutup untuk first half ni, antara tadi Ustaz ada sebut tentang macam awal tadi Ustaz kata kita perlu mencari rezeki, dan mencari rezeki ni sebenarnya adalah setiap kali kita keluar untuk cari rezeki dan nafkah untuk anak-anak, ini adalah sebenarnya jihad fi sabilillah. Betul. Kan? So itu adalah antara kewajipan kita. Kalau kita tahu sebenarnya kita keluar untuk mencari rezeki untuk diri sendiri adalah satu jihad ke jalan Allah,
pada Eva lebih semangat. Jadi yang di luar sana, bila kita tahu ni, ini adalah antara jihad kita, mungkin ia akan berikan anda semangat lebih untuk berusaha sendiri sampailah tahap yang betul-betul tak mampu, baru kita minta bantuan daripada orang lain. Yang kedua tu pula, tadi Ustaz cakap sahabat-sahabat, dan sebenarnya dalam Islam kita digalakkan untuk kalau meminta, hanya meminta pada Allah. Memang benda tu susah, tapi bila Aifah teringatlah macam ada hadis yang mengatakan mereka yang pertama yang masuk syurga nanti dalam jumlah mungkin 70,000 orang adalah antara orang-orang yang miskin. Tapi tidak meminta. Tidak meminta. Jadi benda tu nampak tak Allah letakkan darjat sebenarnya orang yang boleh bertahan dan tidak meminta walaupun diorang miskin. Golongan pertama yang dapat masuk syurga. Dan ketiganya tadi Ustaz, antara syarat untuk kita nak minta bantuan adalah kalau minta bantuan kalau kita terdesak, pasal memang tak boleh ada jalan lain. Contoh memang macam sakit yang perlukan bantuan terus banyak dalam jangka masa yang pendek, kita memang tak boleh dapat benda tu kan. Yang kedua adalah kalau kita minta tu sebagai jangka masa pendek, sebagai batu loncatan untuk kita boleh kemudian hari self-sustain. Boleh. Betul tak? So yang ketiga, apa lupa Ustaz? Ustaz ingat tak? Orang yang kita minta kena betul, kan, kena hati-hati dan juga adab dalam meminta. Adab meminta. Eva harap daripada perkongsian kita hari ini, anda di luar sana merasa semangatlah lebih untuk kuatkan diri itu menjadi seperti para sahabat dan juga bekerja selagi mampu. Allah memberikan kita kudrat yang masih sihat, itu adalah antara rezeki, dan cara untuk kita bersyukur dengan rezeki dan nikmat yang Allah berikan pada kita adalah kita keluar dengan jalan jihad fisabilillah untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. InsyaAllah kita doakan semoga rezeki yang anda terima tu adalah rezeki yang barakah, walaupun sikit dia akan mencukupi selebih-lebihnya. Kita kembali selepas ni.